الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون الموحدون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم لعلكم تنالون رضوانه ورحمته في الدارين. Pertama kali sebelum saya menyampaikan khutbah pada hari ini, pada hari yang penuh dengan barakah ini, saya berwasiat dan pesan kepada saudara hadirin Jumaah semua, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan semua kewajipan dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Mudah-mudahan kita semua berjaya di dunia dan juga di akhirat nanti. Sidang Jumaat rahimakumullah, khutbah Jumaah pada hari ini saya ingin memperkatakan tentang suatu peristiwa penting yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti dan pasti mempelajari peristiwa Isra dan Mi'raj dengan penuh perhatian dan insaf.
Jangan hanya membaca atau mendengar seperti mana mendengar cerita-cerita, kerana peristiwa tersebut penuh dengan pengajaran dan didikan yang dapat mengubahkan manusia kepada keimanan yang teguh kepada Allah Azza wa Jal, kepada kemuliaan akhlak dan kesempurnaan dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah yang mulia, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan berbagai-bagai perkara yang pelik dan ajaib. Tetapi setiap kali melihat perkara yang pelik itu, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril terus menjawab segala pertanyaan yang ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara gambaran-gambaran secara ringkas peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Makkahil Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin adalah: satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan jin Ifrit yang membawa api terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril. Itu salah satunya menanda sesuatu yang baik dan adanya penghalang. Tetapi dapat mengatasi perkara itu dengan ilmu, dengan kesabaran dan dengan doa, yang dikenal dengan doa ruqyah Jibril, yang dapat kita beramal dengan bacanya supaya dapat selamat diri kita dan juga ahli keluarga kita secara khususnya, dan bagi siapa sahaja yang beramal dengan membacanya daripada gangguan syaitan dan jin sebagai makhluk dari alam yang gaib. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sedang memecahkan kepala mereka dengan batu yang besar. Setiap kali dipecahkan kepalanya, maka kepala itu kembali semula seperti dahulu. Begitulah seterusnya hingga hari kiamat. Itulah balasan orang yang berat kepala dari menunaikan sembahyang fardu. Tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang mana di kemaluan dan di dubur mereka terdapat kain-kain yang buruk. Mereka dihalau, dihamak sebagaimana dihamak ataupun dihalau unta dan kambing, dan mereka memakan kayu-kayu duri, zakum, bara api neraka jahanam dan batu-batunya. Itulah balasan orang yang tidak menunaikan zakat. Empat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu golongan yang sedang memakan daging yang busuk dengan meninggalkan daging yang baik. Itulah balasan orang yang mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang halal. Lima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang mana mulut-mulut mereka seperti mulut unta. Kemudian dimasukkan daging ke mulutnya, dan daging itu keluar dari punggungnya ataupun dari dubur mereka. Itulah balasan orang yang memakan harta anak yatim. Enam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dikeluarkan lembu dari lubang yang sempit, tetapi tak dapat masuk kembali ke dalam lubang tersebut. Itulah bandingan percakapan yang lebih, percakapan yang tidak benar. Tujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa kaum yang perut mereka besar seperti rumah. Di dalamnya ada ular dan kala jengking yang dapat dilihat dari sebelah luar perut mereka. Mereka tak kuasa untuk bangun. Itulah gambaran balasan orang yang memakan riba. 8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki telah menghimpunkan beberapa ikatan daripada kayu yang mana ia tak kuasa membawa dan memikulnya, dan setiap kali ia tidak kuasa mengangkat, maka ia tambahkannya lagi kayu tersebut. Itulah bandingan lelaki yang mempunyai banyak amanah
sehingga ia tak kuasa menunaikannya dan ia masih menambahkan lagi amanah itu. 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari temaga. Mereka mengoyakkan muka dan dada-dada mereka sendiri. Itulah balasan orang yang makan daging manusia dengan mengumpat dan mengotor kehormatan orang yang lain. 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sedang memotong daging lembung mereka sendiri, kemudian mereka menelankannya. Itulah gambaran balasan bagi orang yang suka mencela dan menghina orang yang lain. 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum di hadapan mereka ada daging yang masuk dalam periuk dan ada pula daging yang mentah, kotor lagi busuk, tetapi mereka pilih untuk makan daging busuk dan mentah itu. Itulah balasan orang yang mempunyai isteri yang halal lagi baik, tetapi mereka masih berzina dengan perempuan yang lain yang jahat dan tidak halal bagi mereka. 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sedang memotongkan lidah dan mulut mereka sendiri dengan gunting yang daripada besi. Itulah gambaran ahli pensyarah yang pandai bercakap dan bertutur sahaja, tetapi tidak pandai untuk beramal dengan apa yang sudah mereka berkata. 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang menanam satu hari dan mengetai satu hari yang lain. Setiap kali mereka mengetam dan mengetai, kembalilah tanaman itu seperti dahulu. Itulah gambaran balasnya orang-orang yang berjual di jalan Allah Subhanahu wa taala. 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang lidahnya terjelek dan panjangnya hingga kepada kedua susu di dadanya, lagi merah kedua matanya, lagi pula keluar darah dari mulutnya. Itulah gambaran balasan orang yang meminum arak dan perkara yang memabukkan dan tidak mahu mereka untuk bertaubah dan kembali kepada Allah sehingga mereka mati di dalam hal keadaan begitu. 15. Nabi SAW dapat melihat perkara-perkara yang gaib dan ajaib yang lain-lain lagi. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, mengenai dengan peristiwa Mi'raj yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga kepada Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Mi'raj didapati daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengenai hal itu. Sangat banyak yang mengandungi hikmah dan pengajaran. Di antaranya, 1. Baginda naik ke langit. Setiap lapisan langit menemui perkara kekuasaan Allah, bertemu dengan rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya. 2. Baginda melihat syurga, iaitu keadaan syurga luasnya, perkebunan tanamannya dan buah-buahannya, gedung-gedung istana di syurga, pintu-pintunya, segala kelengkapan rumah, katil-katil, batal-batal, gelas-gelas dan umpamanya, bidadari-bidadari, sungai-sungai dan lain-lain kenikmatan lagi di dalam syurga yang tidak ada sebarang tandingan di dunia ini walaupun sekecil-kecil nikmatnya di syurga. 3. Baginda melihat neraka, nama-nama neraka dan sifat keadaan neraka seperti tingkatan neraka, kepanasan dan nyala apinya, pintu-pintu neraka, titian sirat di atas neraka, rantai-rantai dan belanggu di neraka, behel-behel bakarannya,
orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka masing-masing dengan sebab pekerjaan dan amalan-amalannya. Ahli neraka semasa di dunia, semua azab sangsara di dalam neraka tidak ada sebarang tandingan di dunia ini, walaupun sekecil-kecil azab di neraka. Semoga dengan semua peristiwa Isra dan Mi'raj yang ringkas ini menjadi pengajaran yang amat berkesan kepada kita semua, insya-Allah. Begitulah beberapa gambaran secara ringkas yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi iktibar dan pengajaran kepada umat-umatnya. Semuanya itu menunjukkan bahawa kejahatan yang dilakukan di dunia ini akan dibalas dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan yang lebih berat dan lebih dahsyat lagi berkali-kali ganda di akhirat nanti. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan di dunia ini juga akan dibalaskan dengan balasan yang baik di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي بلدنا وفي كل مكان وخاصة في إخواننا في فلسطين يا رب العالمين وخاصة في قطاع غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن معهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم عجل بنصرهم. اللهم تقبل منهم شهداءهم واحفظ علماءهم ونساءهم وأولادهم ومقدساتهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم سدد رميتهم ورأيهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بإسرائيل ومن والاهم. اللهم أهلكهم كما أهلك
أهلكت عادا وثمود وأغرقهم كما أغرقت آل فرعون اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قوي يا عزيز اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا